Bertemu lagi dalam cerita. Hasimi Muhammad, wartawan kami yang kini berada di WTC, sebentar tadi sempat untuk melakukan tinjauan di sebuah sekolah di daerah Gombak. Hasimi, apa ceritanya? Kalau kita tahu cerita pasal sekolah, ramai yang risaukan pasal penularan, tutup atau tidak tutup. Tapi tinjauan Hasimi sebentar tadi, apa kisahnya? Baik, terima kasih Zul di Bukit Jalil. Betul, kalau sejak beberapa hari ini pastinya kebimbangan ataupun kerisauan dalam kalangan ibu bapa ini kita tak boleh nafikanlah. Khususnya beberapa hari lepas kita pun dilaporkan bahawa sekurang-kurangnya 19 ataupun 17 sekolah di Selangor telah pun diarahkan tutup susulan daripada wabak COVID-19, dan juga kita melihat kepada beberapa negeri lain juga yang dilaksanakan PKP turut diarahkan tutup sekolahnya. Begitu juga hari ini, beberapa hari lepas kita percaya bahawa dalam kalangan ibu bapa itu keresahan untuk menghantar anak sekolah kembali untuk meneruskan sesi pembelajaran memang diakui ada kebimbangannya. Tinjauan kita tadi di sebuah sekolah di daerah Gombak, saya pergi sekitar pukul 12.30 hari, itu sesi untuk pelajar sekolah sesi pagi pulang, dan kebetulan juga ada sesi tengah hari memasuki persekolahan. Jadi kalau kita lihat kepada tinjauan kita pada sebelah tengah hari tadi, memang masih lagi secara kasarnya ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah rendah. Dan juga kita lihat dari sudut kepada kehadiran pelajar itu ataupun murid-murid itu, kalau kita borak dengan ibu bapa yang hadir, baik daripada kita temu bual maupun secara off record, Zul memang mengakui bahawa sebaik sahaja waktu pagi 6:30 pagi sehinggalah 7:30 pagi sewaktu mereka menghantar anak-anak mereka itu, situasi masih lagi sama, iaitu masih lagi ramai ibu bapa menghantar. Tidak kurang pun ada yang kata tidak menghantar ke ataupun sebagainya. Tidak. Itu secara kasar daripada pemerhatian ibu bapa yang sentiasa hari-hari menghantar anak mereka sejak sekolah dibuka pada Mac lalu, mengesahkan bahawa perkara itu tiada berlaku kemerosotan kehadiran di sekolah tersebut. Sebaliknya memang berlaku seperti biasa penghantaran anak-anak ke sekolah. Bahkan ibu bapa yang kita temui juga mengakui bahawa mereka lebih memilih untuk anak-anak ke sekolah ketika ini berbanding kembali kepada sesi PDPR yang dilaksanakan sebelum ini, kerana menurut beberapa ibu bapa yang kita ketemui bahawa mereka berpandangan pelaksanaan PDPR itu mungkin sedikit mengganggu urusan ibu bapa yang ada kerja ketika ini, melakukan kerja dari pejabat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itu bagi mereka, pembelajaran di sekolah itu lebih efisien ketika ini, khususnya untuk mendisiplinkan anak-anak mereka dari sudut mematuhi waktu pembelajaran. Itu satu perkara yang perlu kita akui pada pihak ibu bapa sendiri yang kita temui. Mungkin bukan suara majoriti, namun daripada sudut apa yang saya temui, rata-rata memberitahu perkara tersebut, Zul. Selain itu, kalau kita melihat juga dari sudut kenapa keyakinan pihak ibu bapa ini untuk menghantar anak ke sekolah mereka, walaupun kita lihat pada peningkatan kes ketika ini, walaupun tidak menunjukkan tanda-tanda positif lagi untuk turun dan sebagainya. Satu adalah kerana SOP yang diamalkan oleh pihak sekolah dan juga arahan-arahan kerajaan itu sendiri telah sedikit sebanyak memberikan keyakinan kepada ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka untuk memasuki sekolah. Kita melihat misalnya pada waktu pagi, katanya masih lagi seperti biasa, ada guru-guru yang menunggu sebelum masuk pintu pagar sekolah, dan ibu bapa hanya dibenarkan untuk berada di luar perkarangan sekolah sahaja, tidak dibenarkan masuk dan sebagainya. Dari sudut kata kantin dan sebagainya, dari segi tempahan makanan perlu dilakukan lebih awal. Perkara-perkara itu diakui oleh ibu bapa bahawa ia sedikit memberi kelegaan, Lazul. Hasimi, saya tahu Hasimi ada menemu bual beberapa orang ibu bapa. Kita ikuti dahulu temu bual tersebut dan nanti saya akan nak tanyakan soalan. Tapi tadi Hasmi ada kata pasal off record. Kita ikuti beberapa respon daripada ibu bapa itu dahulu. Dia lagi elok dia hantar kat sekolah daripada belajar kat rumah. Jadi bila kita hantar kat sekolah, dia dah bangun awal, ikut peraturan. Kalau kat rumah tu, dia lambat dah bangun.
Jadi kalau kat sekolah ni, di kepaturan sekolah, sampai je sekolah dia dah tahu belajar mana-mana. Tapi dia cikgu akan aturkanlah budak-budak mana terus masuk ke kelas ke ataupun masuk ke dewan ke. Memang tak dinafikan ada rasa takut tu, memang ada lah dekat ibu bapa dalam nak hantar anak pergi sekolah ni. Tapi kita dah tengok dengan sendiri SOP yang sekolah ni jalankan, di mana kita cuma boleh hantar anak cuma sampai di depan je, kita tak boleh masuk. Dan kantin sekolah sendiri dia budak-budak tak boleh turun ambil makanan, tempahan makanan dibuat dalam masa seminggu, dan budak-budak ambil makanan menerusi SOP yang macam ni yang sekolah dah laksanakan. Ibu bapa macam saya sendiri rasa sedikit yakin untuk hantar anak-anak kat sekolah. Hasimi, hari ini kes baharu yang dicatatkan dan juga dikeluarkan oleh KKM ialah sebanyak 2,875. Jumlah kes aktif di sekeliling kita mencecah 22,014 kes, dan sudah pasti kalau tak gusar pun sudah pasti gusar tu ada. Dan sebagai wartawan yang buat tinjauan, Hasimi mungkin menghadapi beberapa kekangan, khususnya mendapatkan angka yang sebenar daripada kementerian dan juga Jabatan Pendidikan, kerana itu sukar untuk didapatkan dan kerana pihak sekolah juga tidak akan berikan kenyataan secara rasmi. Akan tetapi apabila Hasimi mengatakan bahawa Hasimi menemu bual beberapa ibu bapa, ada yang sudi ditemu bual seperti tadi, ada juga yang off record. Apa kerisauan, apa yang di off recordkan tu, Hasimi? Betul Zul, kalau kita melihat kepada data, betul kalau kita nak mengesahkan ada kehadiran ataupun kemerosotan kehadiran itu, pihak sekolah saya sudah hubungi. Mereka tidak boleh memberikan kenyataan kerana perlu melalui prosedur-prosedur tertentu. Begitu juga dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor telah pun diberi arahan hanya perlu kenyataan rasmi hanya melalui kementerian. Jadi JPN tidak boleh meluahkan sebarang kenyataan. Namun kalau kita melihat kepada off record itu, sembang-sembang kita bersama ibu bapa, memang akui sebenarnya Zul, kalau secara kasar tadi kita katakan ada situasi bahawa pelajar ataupun murid sekolah itu hadir seperti biasa, tapi ada pemerhatian ibu bapa juga yang mengakui bahawa ada kemerosotan bilangan pelajar yang hadir itu. Mungkin juga misalnya contoh kalau ibu bapa tersebut menghantar anaknya untuk darjah 6. Mungkin pemerhatian secara kasar beliau untuk darjah 6 itu kerana beliau selalu melihat murid-murid yang biasa hadir, ibu bapa biasa yang hadir, hantar anak-anak mereka. Jadi mereka secara tak langsung boleh kena pasti mana ibu bapa yang hadir, mana yang kelibat-kelibat yang mungkin sudah lama tak hadir. Itu perkara-perkara yang diakui ada berlaku sedikit pengurangan. Cuma mungkin dari sudut pengurangan itu kita tidak tahu sebab-sebab sebenarnya, mungkin kerana kanak-kanak itu ataupun murid-murid tersebut mengalami masalah kesihatan dan sebagainya. Kerana kita perlu akui juga prosedur-prosedur yang ketat telah dilakukan oleh pihak sekolah. Misalnya kalau ada murid-murid yang sesama batuk sedikit, mungkin itu tidak dibenarkan oleh pihak sekolah untuk hadir ke sekolah untuk mengelakkan mungkin juga jangkitan daripada pelajar-pelajar lain, walaupun bukan COVID-19, tapi perkara-perkara itu diambil langkah berwaspada oleh pihak sekolah. Jadi faktor-faktor sebegini juga perlu kita fikirkan kenapa kemerosotan pelajar itu kalau ada. Mungkin sebab-sebab itu Zul. Selain itu juga off record yang mungkin kita boleh kongsikan sikit walaupun kita tidak dedahkan identitinya, kerana ibu bapa mengakui bahawa kalau ikutkan mereka betul perlu tutup sekolah itu pada masa sekarang, akui daripada gesaan-gesaan pihak tertentu supaya sekolah itu ditutup sementara waktu. Namun kerana arahan daripada pihak kerajaan, pihak kementerian masih lagi belum mengeluarkan secara rasmi, maka perkara itu perlu diakui oleh ibu bapa yang mungkin bagi mereka ialah tiada kuasa untuk menentukan perkara itu, hanya boleh suarakan sahaja. Tapi kerana mungkin sikap majoritinya ketika ini beliau melihat bahawa ramai hanya mengikut sahaja, jadi segelintir ibu bapa ini mungkin tidak berani untuk bersuara, memilih untuk hanya borak kosong dengan kita sahaja Zul. Memberikan sedikit sebanyak pemahaman buat wartawan seperti Hasimi untuk memahami situasi sebenar di bawah sana. Hasimi, terima kasih kerana berkongsikan cerita bersama dengan kami pada petang ini. Hasimi Muhammad, wartawan Astro Awani. Liputan penuh Hasimi anda dapat ikuti dalam bulletin yang seterusnya dan juga di astroawani.com. Sekian sahaja cerita untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.